Jadi raja pada zaman Ashabul Kahfi di antara raja yang zalim, sehinggakan raja itu mengaku dirinya sebagai Tuhan dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya dan menyembah berhala yang diciptakan oleh raja tersebut. Jadi siapa-siapa di zaman Ashabul Kahfi ni ketika itu mereka menyembah Islam ataupun menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ni akan dihadapkan ke hadapan raja dan dipaksa untuk murtad dan menyembah berhala mereka. Itulah yang berlaku kepada Ashabul Kahfi ketika mana mereka dihadapkan ke hadapan raja dan mereka dipaksa untuk murtad, tetapi mereka ni tak maulah, tak nak, dan mereka berdiri dan berkata, Tuhan kami yang menciptakan langit dan bumi dan kami tidak akan sesekali menyembah Tuhan selainnya. Maka bila raja itu dengar sahaja percakapan Ashabul Kahfi ni, maka biasalah raja ni marah. Maka raja ni mengambil satu keputusan untuk jatuhkan hukuman mati kepada kesemua Ashabul Kahfi. Lalu bila Ashabul Kahfi ni melarikan diri ataupun pergi menyamakkan diri di sebuah gua, gua tu berada di satu jajahan takluk raja tu sendiri, bahkan gua tu tidak berpintu. Maka bila sahaja Ashabul Kahfi ni berada di gua tersebut, maka mereka ni berkata, kita serahkan sahaja urusan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghantar satu bantuan kepada Ashabul Kahfi, iaitu tidur. Dan bila sahaja mereka ni bangkit daripada tidur, mereka sedar daripada tidur, maka mereka ni saling meneka di antara satu sama lain. Ada di antara mereka mengatakan kita tidur ni selama setengah hari, dan ada di antara mereka mengatakan kita tidur ni sehari. Dan satu sebab lagi kenapa mereka kata begitu, kerana keadaan tubuh badan mereka masih lagi sama, iaitu rambut mereka masih lagi sama, janggut mereka masih lagi sama, kuku dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan umur mereka, mengekalkan rambut mereka dan sebagainya dalam keadaan yang asal. Dan biasalah bila mereka ni bangkit daripada tidur, kita sendiri bila kita bangkit daripada tidur, apa kita buat? Cari makanan. Begitu juga Ashabul Kahfi, bila mereka bangkit daripada tidur, maka mereka ni lapar. Maka salah seorang daripada mereka ni mencapai duit, mengambil duit. Bila kata ulama, bila mereka dalam perjalanan untuk pergi ke pekan untuk beli makanan, mereka mendapati bangunan-bangunan, jalan-jalan yang mereka jumpa ataupun jalan-jalan yang mereka lalui itu jalan yang berlainan, bangunan-bangunan yang lain. Bahkan mereka ni tak jumpa orang yang mereka kenal, seolah-olah mereka masuk satu pekan yang bukan kampung mereka. Mereka ni rasa hairan lah, tapi mereka teruskan perjalanan mereka untuk cari makanan. Jadi bila sampai sahaja di kedai makanan, maka mereka belilah makanan, maka berlakulah proses jual beli. Jadi penjual pada ketika itu melihat duit saja, duit itu lain, duit itu tidak digunakan pada zaman itu. Maka penjual itu tunjuk kepada orang sebelah. Biasalah tunjuk kepada orang sebelah, orang sebelah tunjuk kepada orang sebelah. Dan berita itu sampai kepada raja pada zaman itu. Dan mereka sendiri dihadapkan ke hadapan raja dan mereka ceritalah kepada raja apa yang berlaku kepada mereka. Ini saya ringkaskan cerita. Jadi bila Ashabul Kahfi ni, salah seorang daripada mereka ni bercerita kepada raja apa yang berlaku, mereka tidur di gua tersebut, sekian berlaku dari mereka, maka raja pun tahu. Dan raja itu kata, sesungguhnya kamu Ashabul Kahfi telah tidur selama 309 tahun. Maka bila dengar sahaja apa yang diberitahu oleh raja, maka mereka terkejut. Dia terkejut, maka dia kembali kepada gua dan menceritakan kepada Ashabul Kahfi yang lain. Dan selepas semua sahaja tahu apa yang berlaku kepada mereka, mereka tidur sekian lama, sangat-sangat lama, maka mereka terkejutlah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mematikan mereka pada hari tersebut. Kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan, ceritakan di dalam Quran, iaitu surah Al-Kahfi yang bermaksud sebagai gua, dan Ashabul Kahfi bermaksud penghuni-penghuni gua. Jadi berapakah umur sebenarnya Ashabul Kahfi ni? Kalau kita tengok ayat Quran disebut perkataan fityatun, bermaksud pemuda yang berumur sekitar 16 hingga 19 tahun. Dan kejadian ini, peristiwa ini berlaku selepas kewafatan Nabi Musa alaihi salam. Jadi berapakah sebenarnya bilangan Ashabul Kahfi ni? Kalau kita tengok dalam ayat Quran sendiri, dalam surah Al-Kahfi ada 3 pandangan. Yang pertama sekali 3 orang, dan yang keempat adalah anjing mereka. Pandangan yang kedua 5 orang, dan yang keenam adalah anjing mereka, dan pandangan yang ketiga adalah 7 orang, dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Wallahu alam sebenarnya berapakah bilangan Ashabul Kahfi ni.